Okey, hari ini kita berjumpa lagi. Saya akan tunjukkan anda bagaimana bermain ending antara knight dan pawn ending. Ending ini adalah sangat simple, tapi ianya agak confuse jika anda tidak tahu teori tentang knight dan pawn ending. Okey, dia punya petua dia yang pertama sekali adalah sekiranya knight dapat berada di hadapan pawn, maka position ni akan jadi seri. Okey, kenapa? Sebabnya bila king cuba datang dekat, knight akan kontrol petak ni. Bila king cuba kejar, knight akan lari, dan seterusnya. Knight ni dia pusing-pusing pusing-pusing makan angin. Sebab knight ni kontrol petak ni, so sampai bila-bila pun pawn tak akan boleh tukar queen. Dan teori ni adalah benar bagi setiap pawn yang berada di sini. Okey, untuk rook pawn kita akan tengok di masa akan datang. Okey, untuk contoh yang seterusnya, sekiranya knight tak dapat berada di hadapan pawn. Ini satu lagi teori ni, dia punya rule of thumb yang nombor 2. Sekiranya knight tak dapat kontrol petak ni di hadapan pawn, maka knight ni hendaklah dimainkan di lateral. Maksudnya knight ni dikontrol secara lateral terhadap pawn ni. Apa akan jadi sekiranya knight ni tak kontrol secara lateral? Sekiranya knight ni dia pergi dekat petak D3, maka king boleh kejar dia. Okay. Dan seterusnya knight ni tak dapat kontrol petak queening. Jadi dalam position ni, sekiranya hitam salah main, position ni akan bila sekiranya putih salah main, hitam akan menang. Okey, sebab tu adalah agak penting knight ni kontrol secara lateral. Sekiranya king kejar knight, maka knight pergi dekat d4. Petak ni tak boleh queen, sebab knight akan pergi ke petak ni untuk fork king dengan queen. Okey, sekiranya king pergi dekat sini, okey, maka knight boleh check. Okey, dan bila dia kejar, knight jaga petak ini. Jadi knight ni dia still control secara lateral. Okey, kita tengok contoh lain. Okey, dalam position ni, sekiranya hitam tahu yang putih, sekiranya putih boleh berada di hadapan pawn, maka game tu akan jadi draw. Jadi apa yang hitam perlu buat adalah hitam just gerak ke B2 dan alih king untuk tukar queen. Apa akan jadi sekiranya hitam salah main? Maksudnya kita bagi contoh seperti king C2. Dalam position ni, magically putih boleh draw dengan cara knight D6. Brilliant move. Kenapa? Sebabnya bila hitam gerak ke B2, knight boleh control dengan fork di sini. Apa akan jadi kalau dia kejar dengan king? Maka knight boleh control
dia punya kontrol di hadapan pawn. Maksudnya sekiranya king kejar, dia dah ada dekat hadapan pawn, maka game ni jadi draw. Okey. Sekiranya dia gerak lain untuk sini. Okey. Apa yang putih perlu buat adalah dia check saja kat sini. Okey. Dia tak boleh kejar kat sini sebab ada fork kat sini. Okey. Jadi hitam ada beberapa pergerakan saja. Yang ni kalau dia nak gerak ke sini pun tak boleh. Sebab apa? Sebab putih boleh kontrol dengan hadapan pawn. Okey. Itulah. Kalau hitam, seperti yang saya kata tadi, kalau dia tahu teori, dia akan gerak B2. Maka game ni automatik putih kalah. Kalau dia mengada-gada nak jalan ke C2, maka game ni akan jadi draw. Okey, kita ulang balik, kita recap. Yang ini dia punya rule of thumb dia, knight mesti berada di hadapan pawn. Rule of thumb nombor 2 ialah jika knight tak boleh bergerak di hadapan pawn, maka knight hendaklah mengawal pawn secara lateral. Okey, sekian saja, sehingga bertemu lagi.